Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Basria binti Japar, pustakawan di Intan Kampus Sabah. Pada hari ini saya akan berkongsi ulasan buku kegemaran saya yang bertajuk The Now Habit at Work, Perform Optimally, Maintain Focus and Ignite Motivation in Yourself and Others. Penulis buku ini bernama Neil Alfieri, merupakan seorang pakar psikologi, pensyarah serta penulis buku. Buku ini mempunyai 170 muka surat serta mempunyai 9 bab merangkumi The 7 Essential Strategies, Time and Life Management, The Language of Effective Self-Management, Effective Communication, The Power of Focusing, The Power of Compelling Mission, Ignite Your Motivation, Effective Goal Setting, serta Managing Procrastinators and Difficult Employees. Buku ini sebenarnya sangat dekat dengan saya kerana ia dapat membantu saya dalam memperbaiki fokus kepada gerak kerja serta penghasilan kualiti kerja, serta bagaimana saya dapat memastikan kami di unit yang sama serta unit-unit yang lain yang berasingan ini dapat melaksanakan tugasan dengan efisien. Melalui buku ini, ia menerangkan bagaimana untuk menjadi lebih produktif yang memerlukan fokus yang tinggi terutamanya dalam membina misi, visi serta objektif yang perlu dicapai. Seseorang itu perlu menentukan apa yang ingin dicapai dengan menggunakan kaedah seperti menukar current habit kepada corrective action. Sebagai contoh, kurangkan mempersoalkan masalah yang timbul tetapi memikirkan cara penyelesaian yang boleh diambil bagi menyelesaikan sesuatu perkara. Tukar ego fokus kepada task focus. Ketiganya, tukar kepada pernyataan saya perlu menghabiskan kerja ini kepada saya memilih untuk memulakan kerja ini. Sebagai contoh, apabila kita memilih untuk bermula, kita perlu ada fokus kepada pengurusan masa yang sangat penting dalam memastikan fokus kepada kerja ini dapat dioptimumkan. Satu lagi subjek yang penting dalam buku ini adalah berkaitan komunikasi berkesan. Komunikasi yang berkesan antara para pekerja dapat dicapai dan direalisasikan dengan kaedah mempunyai kemahiran mendengar yang baik. Kemahiran mendengar yang baik ini sebagai contoh, mendengar luahan ketidakupayaan pekerja kita dalam melaksanakan tugasan ataupun masalah-masalah yang selalu diadu oleh pelanggan perlu diambil serius oleh ketua dalam memastikan cabaran ini dapat disimpulkan dan dapat dipermudahkan untuk kualiti perkhidmatan yang lebih baik. Dalam buku ini juga membincangkan bagaimana untuk menguruskan atau berhadapan dengan pekerja yang sentiasa menangguhkan kerja serta membawa masalah kepada unit. Selalunya, pekerja seperti ini mempunyai perasaan takut untuk gagal, mempunyai perasaan seperti menjadi seorang mangsa, serta perasaan perlukan kesempurnaan untuk mengurangkan kritikan. Dalam buku ini, terdapat 4 solusi perkara yang boleh dijelaskan bagi menghadapi pekerja seperti ini. Yang pertamanya, fokus kepada tugasan berbanding kritikan. Ia bermaksud, pekerja ini kita perlu sentiasa memberikan serta bantuan kata-kata semangat untuk fokus kepada kerja berbanding memikirkan kritikan yang akan diterima. Dengan itu, pekerja akan sentiasa fokus tugasannya dan tidak memikirkan tentang kritikan yang akan diterima seterusnya. Yang kedua adalah pilihan versus pematuhan. Seseorang ketua atau majikan perlu meningkatkan kreativiti serta motivasi pekerja berbanding untuk sentiasa membuat ugutan-ugutan yang tidak munasabah. Sekiranya majikan ini memberi kata-kata motivasi, nescaya para pekerja juga terus bersemangat dalam melaksanakan tugasan untuk menempuhi cabaran serta sentiasa untuk bekerja keras. Ketiganya adalah fokus kepada permulaan dan bukannya pengakhiran. Bagi setengah pekerja yang suka menangguhkan kerja, kata-kata ketua seperti "Anda perlu menyelesaikan tugasan ini" akan menjadi punca panik kepada mereka
kerana banyak lagi tugasan yang masih belum dilaksanakan atau diselesaikan. Seorang ketua yang efektif seharusnya boleh memfokuskan kepada permulaan kepada tugasan tersebut. Ini kerana apabila kita berkata tentang permulaan tugasan, pekerja tersebut secara automatik akan berfikir untuk memulakan tugasan, seterusnya fizikalnya akan bergerak untuk memulakan tugasan pada masa yang telah ditentukan. Dan keempat adalah kesempurnaan proses penerimaan penghasilan. Ini bermaksud sebagai manusia yang biasa, seseorang itu tidak lari dari menginginkan kesempurnaan tugasan. Kesempurnaan biasanya turut memerlukan kualiti serta masa yang panjang yang mengakibatkan kelewatan pada tugasan. Oleh itu, sebagai ketua yang baik juga sentiasalah berkomunikasi dalam membimbing pekerja selari dengan tujuan dan masa yang ingin dicapai. Dengan itu, para pekerja merasa bahawa ketuanya mengambil berat akan pencalonan tugasan serta sedia mungkin untuk fokus meningkatkan kualiti kerja berbanding sentiasa berfikir untuk menjadi sempurna bagi mengelakkan kritikan. Dengan kata-kata yang seperti dalam buku ini di muka surat 39, Actions speak louder than words. Saya menjemput Tuan dan Puan bersama saya untuk membaca buku ini jua. Sekian dan terima kasih.